Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup relevan dan penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini ialah melestarikan perkhidmatan air, apa peranan pengguna. Ini merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya, walaupun isu ini sebenarnya sering diperkatakan dari masa ke semasa, tetapi seperti apa yang kita sudah maklum, kadang-kadang kita masih lagi mengalami pengguna yang masih lagi pembaziran penggunaan air itu masih lagi berlaku, dan sudah pastilah ini juga sesuatu yang perlu diberi perhatian yang serius oleh semua pihak. Baiklah tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang buat pertama kalinya dalam program Ruang Bicara ini, yaitu yang berbahagia Encik Fadli Bakhtiar yang merupakan pengarah program Eco-Nights Forum Air. Jadi Fadli, apa khabar? Terima kasih, Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput saya ke program ni pertama kali. Pertama kali ya? Ya. Teruja. Betul. Dan pertama kali bukanlah berarti terakhir sebenarnya. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Ya. Dan macam saya katakan, ini merupakan isu yang menarik dan penting sebenarnya. Dan saya percaya kalau anda yang sedang mengikuti ruang bicara ketika ini, barangkali anda juga ingin berkongsi sesuatu ataupun bertanya apa saja berkaitan topik yang menjadi pilihan kita hari ini. Jangan lupa dua talian seperti biasalah kami sediakan kepada anda di 03 2604 0155 dan satu lagi talian sudah pastilah di 03 2694 0155. Baik, mungkin menarik apa ni Fadli ya. Sebelum kita pergi lebih mendalam lagi tentang isu yang ingin kita bincangkan, iaitu melestarikan perkhidmatan air, apa peranan pengguna, saya juga sebenarnya nak tahu apa sebenarnya fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh Eco-Nights Forum Air ini sebenarnya untuk penjelasan penonton-penonton kita. Fadli. Baik, jadi pertama sekali terima kasih Tuan Syarkawi kerana menjemput kami. Okey. Forum Air merupakan satu badan yang ditubuhkan untuk membantu Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara di bawah Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Okay. Jadi Eco-Nights sebagai sebuah pertubuhan alam sekitar telah dilantik sebagai penyelaras Forum Air untuk sesi 2023-2024 sama 2 tahun untuk menjalankan meningkatkan komunikasi berkesan di antara masyarakat dan juga kepada operator air dan juga kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Air ataupun SPAN. Okey. Seterusnya kita juga mewakili kepentingan pengguna di mana kita menyampaikan maklum balas, aduan dan cadangan daripada pengguna melalui saluran forum air lah. Okey, kepada SPAN terutamanya sebab kita akan selalu berhubung secara dekat dan direct dengan SPAN untuk memberikan apa-apa makluman ataupun apa-apa aduan ataupun cadangan dan sebagainya lah kepada SPAN. Seterusnya kita juga menjalankan aktiviti kesedaran, aktiviti pendidikan dan juga aktiviti tindakan. Maksudnya aktiviti di lapangan bersama komuniti, bersama masyarakat, mana kita mengajar bagaimana untuk menjadi pengguna air yang lebih berhemah, macam mana untuk menjadi lebih baiklah dalam pengurusan air lah. Kita buat banyak program dengan belia, kita buat dengan rumah ibadat, masjid, kita buat dengan komuniti sekolah, pelajar-pelajar sekolah dan juga masyarakat awam. Saya sebenarnya tertarik juga bila saya tengok apa ni Eco-Nights Forum Air itu sendiri. Macam nama dia forum air, tapi dia bukan forum. Dia nama tu di bawah Akta Industri Perkhidmatan Air itu diberikan nama sebagai Badan Forum Air. Okey. Barangkali daripada apa yang telah pun daripada kajian yang telah pun dilakukan oleh Eco-Nights Forum Air ini sendirilah, apakah Fadli melihat bahawa kesedaran masyarakat terutamanya dalam usaha ialah untuk mengatasi isu seperti pembaziran penggunaan air itu masih lagi berleluasa ataupun masih berada pada tahap yang mungkin dianggap sebagai terkawal sebenarnya? Okey.
kita boleh, saya akan bentangkan sedikit maklumat ataupun data dan kita boleh berbincang dan kita boleh buat keputusan lah. Okey. Menurut satu daripada tinjauan yang kami lakukan kepada orang awam, sebanyak 21.8% responden tidak pasti berapa jumlah purata air seharian yang mereka gunakan. So dia tak tahu berapa banyak air yang digunakan. Saya pun nak tanya dekat penonton sebenarnya. Tahu tak kita sebenarnya berapakah jumlah air yang kita sepatutnya gunakan sehari? Berapa liter air yang kita gunakan? Okey. Mengikut statistik pada tahun 2021, kadar penggunaan air masyarakat rakyat Malaysia per kapita setiap hari ialah lebih kurang 200 ke 250 liter sehari. Okey. Ia melebihi daripada saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang mensarankan penggunaan purata air sehari sebanyak 160 liter. Sebenarnya rakyat Malaysia menggunakan secara puratanya sekurang-kurangnya lebih 40 liter sehari. Sehingga hampir ke 100 liter sehari. Itu salah satu daripada maklumat yang kita ketahui dan kita boleh buat kesimpulan dekat situlah. Maksudnya kita tidak peka terhadap penggunaan air secara berhemah. Bila you bercakap tentang tidak peka terhadap penggunaan air yang berhemah, adakah ini disebabkan oleh ialah kita mudah mendapat bekalan air sebenarnya? You on saja the pipe, the air akan flow. Jadi apakah itu sebenarnya antara perkara yang mungkin mengakibatkan kita tidak memberi perhatian yang serius sebenarnya kepada apa yang disebut sebagai pembaziran penggunaan air? Saya percaya itu ialah salah satu daripada kesan lah. Okey, disebabkan kita hidup di dalam satu negara yang saya kira sebagai maju, sistem pengairan, sistem pengurusan air, kemajuan kita adalah pada tahap yang sangat baik. Jadi hampir ke semua, terutama ni di bandar, kita mendapat air yang senang je, buka pipe keluar air. Tapi walaupun umum tahu bumi kita ni diliputi lebih kurang 70% air, tetapi hanya lebih kurang 3% saja air yang diklasifikasikan sebagai air tawar. Dan daripada 3% air tawar, hanya lebih kurang 0.5% sahaja yang boleh digunakan. Sebenarnya tak banyak air yang boleh digunakan untuk menampung kapasiti manusia di bumi ni. Kita ada lebih kurang 8 bilion dan hanya 0.5 saja sebenarnya yang boleh digunakan untuk kegunaan manusia. Jadi di situ kita nampaklah. Dan disebabkan ini, masyarakat mungkin malangnya lah, bagi saya duka cita lah, sebab majoriti masyarakat tidak peka dan hanya merasakan sebenarnya bila kita nampak hujan, kita nampak laut, sungai, kita rasa air itu banyak, adalah satu sumber yang tidak terhad ataupun infinite. Sebenarnya ia adalah sebaliknya. Dia sumber yang terhad disebabkan dia memerlukan kos yang tinggi untuk merawat, untuk menjadikan air bersih, untuk disalurkan kepada pengguna. Kalau kita lihat kepada situasi semasa sebenarnya Fazli, dengan keadaan cuaca yang tidak menentu dan sebagainya, apakah daripada kajian yang dibuat oleh Econites Forum Air sendiri mendapati bahawa sekiranya rakyat Malaysia masih lagi melihat pembaziran penggunaan air itu sebagai sesuatu yang tidak perlu diberi perhatian yang serius, mungkin akan tiba masanya di mana kita akan mengalami satu kesukaran bila kita bercakap tentang perkhidmatan air di negara kita ini, mungkin dalam masa 10 atau 15 tahun yang akan datang. Tak tahulah pandangan daripada tuan. Ya, jadi menurut kajian sumber air kebangsaan, menjelang tahun 2050, tak lamalah, lebih kurang 27 tahun daripada sekarang, jangkaan permintaan air di Malaysia akan meningkat sebanyak 100% bagi kegunaan domestik, industri dan pertanian. Jadi kalau kita dan ada banyak lagi faktor lain sebenarnya, bukan saja penggunaan air kita sendiri, malah isu-isu lain seperti isu pembangunan, kepadatan penduduk di kawasan-kawasan tertumpu seperti di bandar, contohnya macam kemarau, kan, dan faktor-faktor cuaca dan pencemaran sebenarnya akan memberikan kesan dan impak kepada pengurusan air dan keperluan air masyarakat lah. Apakah kadar yang dikenakan ataupun rate yang dikenakan terhadap
bil air itu dilihat mungkin terlalu rendah, dan itu antara sebab mengapa mungkin masyarakat merasakan bahawa ialah mereka tidak perlu memberikan perhatian yang serius kepada masalah penggunaan air, masalah pembaziran air dan sebagainya. Kita boleh bagi dua contoh yang paling tiga perbandingan. Perbandingan bil elektrik, perbandingan bil telefon dan perbandingan bil air. Betul. Kita tahu berapa bil elektrik kita bayar sebab jumlah yang kita pakai tinggi dan selalunya memang lebihlah harga daripada yang kita bayar berbanding dengan bil air kita atau bil telefon kita sendiri. Tapi bil air, bila kita tanya berapa ramai sebenarnya orang yang tahu berapa dia bayar. Mungkin ada yang 3-4 bulan sekali baru bayar sebab jumlahnya mungkin kecil. Jadi sebab mungkin dia rasakan yang jumlahnya kecil, maka mereka tidak endah lah. Dan mereka rasakan masyarakat kita merasakan terlalu sumber tu macam banyak sebab kita nampak air di mana-mana saja. Malaysia hujan hampir setiap hari ataupun taburan hujan yang tinggi di Malaysia. Jadi kita rasa macam pandangan kita air ni sebenarnya banyak. Sebenarnya tidak, sebab air yang ada tu masih perlu dirawat dan kos rawatan semakin tinggi. Jadi untuk memberikan perkhidmatan kepada masyarakat, mereka memerlukan kos untuk merawat air dan disalurkan kepada kita lah. Jadi kalau tarif air sebagai contohlah masih tidak disemak, maka mungkin orang akan masih rasa tak indah. Sebulan Fadli, you sendiri berapa bil air yang you kena bayar setiap bulan? Saya ada bawa sebenarnya satu bil. Saya bawa. Sebab saya tergerak sebenarnya nak berkongsi sedikit lah. Contohnya kan macam kita cakap tadi. Kita cakap kadar penggunaan air kita lebih kurang lebih 200 liter sehari. Macam mana kita nak mengira berapakah jumlah kegunaan air kita? Sebenarnya sangat mudah. Kita boleh tengok bil kita. Bil kita ada penggunaan meter padu, contohnya 29 meter padu, iaitu 29,000 liter. Kita bagikan tempoh hari bacaan dan kita akan dapat jumlah purata penggunaan sehari. Kita bagikan pula dengan jumlah isi rumah dan kita boleh dapatlah jumlah penggunaan air kita setiap orang setiap hari. So jadi itu ialah satu benda sebenarnya saya rasa yang pengguna perlu tahu. Mungkin yang ada bil dekat rumah boleh buka dan tengok, kira. Sebab nanti boleh nampak sama ada bawah 200 liter sehari penggunaan isi rumah ataupun lebih. Selalunya bila kita sebut tentang pembaziran penggunaan air itu sendiri, apa sikap-sikap masyarakat kita yang mungkin kadang-kadang mereka tidak sedar ataupun mereka tidak memberi perhatian yang serius daripada kajian yang dibuat oleh Economics Forum Air ini sendiri, Tuan? Ya, sebenarnya dia lebih banyak berkenaan dengan sikap kita sendirilah. Sikap kita yang mudah, yang kita tak terlalu ambil endah. Contohnya mandi. Berapa minit kita mandi, bila kita mandi pakai shower, adakah kita tutup bila kita bersabun badan, ataupun adakah kita akan buka, adakah kita akan buka pipe kita secara penuh, adakah kita akan buka separuh. Jadi itu pun sebenarnya boleh dididik daripada kecil. Sebenarnya macam saya sebagai contoh, saya setiap hari membebel kepada anak-anak saya supaya tidak membazir air. Saya memang setiap hari dia mandi, saya akan cakap jangan bazir air, jangan bazir air, jangan bazir air. Buka air jangan penuh. Buka separuh pun cukup untuk mandi sebab air itu masih turun dan masih boleh digunakan. Macam perbuatan seperti mencuci kereta sebenarnya. Apakah itu juga dilihat sebagai satu pembaziran ataupun ada cara yang terbaik sebenarnya apabila menggunakan air untuk mencuci kereta di rumah sendirilah? Boleh, terutama kalau sesiapa yang duduk di rumah landed, maksudnya rumah tanah, atas tanah, mereka boleh takung air. Saya ingat lagi masa zaman dahulu, nenek kita di kampung kan, di bawah atap tu dia ada letak macam gata dan boleh takung air dalam tempayan. Dan air itu digunakan untuk basuh kaki, digunakan untuk siram pokok. Sebenarnya boleh digunakan untuk basuhlah kegunaan-kegunaan tertentu. Tapi ada yang berkata yang mungkin air hujan tak sesuai untuk basuh kereta sebab kena pakai air pipe. Tapi masih boleh digunakan dengan berhemah. Ada sebenarnya saya terlihat ada syarikat ataupun aplikasi yang perniagaan lah, usahawan yang menjalankan perniagaan membasuh kereta menggunakan air yang sangat sikit.
Dia menjamin pencucian, servis pencucian kereta mereka menggunakan sejumlah air yang kecil saja. Sebenarnya boleh dilakukan, tapi mungkin sebab kita nak mudah, kita rasa kalau air tak cukup nampak macam tak bersih. Sama macam kita mandi. Kalau kita mandi 1 minit, mungkin orang rasa kenapa mandi cepat sangat, tak bersih ke? Tak, sebenarnya sebenarnya tidak. Cara saja. Sedangkan Rasulullah SAW mengambil wuduk sekalipun adalah pada jumlah yang kecil. Kita ambil wuduk, buka penuh, air keluar, buka jam, lipat baju semua dulu, air dah buka, buat semua benda baru nak ambil wuduk. Sebenarnya kita boleh sediakan dengan lebih baik lah. Kita boleh siapkan semua dulu dan ambil wuduk, bukannya buka semua, boleh buka separuh. Daripada apa yang dilakukan oleh Econuts Forum Air sendirilah, berjumpa dengan pengguna, memberi nasihat, memberi latihan dan sebagainya, apakah ianya mendapat respon seperti yang diinginkan oleh Econuts Forum Air sendiri? Saya percaya kesedaran dan pendidikan memang perlu diteruskan setiap masa. Kita ambil contoh apa saja kempen kesedaran, kesedaran memandu berhemah, kesedaran kita semula, semuanya perlu diteruskan. Yang kita panggil sebagai white propaganda. Kita dah tahu dah isu air ni daripada dulu disebut dan dia perlulah diteruskan. Saya anggap ni sebagai contohnya macam berdakwah. Kita sentiasa kena saling mengingatkan, saling berhubung, memberikan solusi dan ajar masyarakat cara-cara yang tertentu untuk mereka boleh aplikasi di rumah ataupun di pejabat, industri dan sebagainya. Okey, itu dari segi respon lah daripada masyarakat sendiri. Tetapi bila Econuts Forum Air ini menganjurkannya perjumpaan ini juga, selalunya apakah you target certain group of masyarakat ataupun ianya terbuka kepada masyarakat secara keseluruhan? Secara keseluruhan memang kami berhasrat untuk terbuka kepada semua. Memang tidak mengira sesiapa saja, tapi biasalah kalau buat program ada kekangan, pelbagai kekangan tenaga, kekangan kewangan, kekangan masa dan sebagainya. Tapi setakat ni kita telah menjalankan banyak program sepanjang 8 bulan sehingga bulan Ogos. Kita dah menjalankan banyak program. Contohnya kita menjalankan program dengan dipanggil Anugerah Hijau Sekolah Mampan. Kerjasama dengan DBKL, Dewan Bandar Kuala Lumpur. Dan kami pergi ke 15 sekolah rendah dan sekolah menengah dan menjalankan bengkel dan memberikan sedikit geran untuk sekolah itu membuat satu aktiviti ataupun pengurusan air yang lebih hemat di sekolah mereka. Itu sebagai di sekolah. Kita juga ada program dengan MGTC dan SPAN, dinamakan program Rumah Ibadah Hijau, di mana kita pergi ke masjid. Ini macam visual yang kita saksikan. Ini itu sebagai contohlah, kita pergi ke sekolah, kita menjalankan dan kita mengajar, tunjuk macam mana penggunaan air berhemah dan apa implikasi kalau kita tukar pilih air yang sebelum kita pakai yang tidak cekap, pilih tidak cekap air kepada pilih cekap air. Dan kita pergi ke masjid dan kita bagi sumbangan kepada, setakat ni dah 2 masjid, satu di Petaling Jaya, Selangor, dan satu lagi di Tanah Merah, Kelantan. Mana kita pergi ke situ menjalankan aktiviti kesedaran, menyumbangkan pilih cekap air kepada masjid, buat juga aktiviti kesukarelawanan, tukar paip, dan kita tunjukkan perbezaan bila pakai paip air yang sebelum ni dan ditukar kepada paip pilih cekap air. Saya tertarik hati tadi sebelum kita mulakan program ini tentang air kita, tanggungjawab bersama, kempen lah ni. Ya, kempen kita lah di bawah Forum Air. Tapi bila saya tengok dalam ni ada apa yang disebut sebagai, mungkin kamera boleh zoom nanti, iaitu tentang bidal air ini sendiri. Ramai yang di luar sana yang mungkin nak tahu apa yang dimaksudkan bidal air ini dan apa penggunaan bidal air ini, Tuan. Okey, jadi bidal air ini atau bahasa Inggerisnya dipanggil water timber. Okey, fungsinya ialah untuk mengurangkan volume ataupun derasan air yang kita buka. Jadi saya ada buat satu contoh sekejap. Saya ambil sikit. Okey. So ini sebagai contoh. Selalunya ada di luar kan, pipe yang kita buat untuk basuh ni, pipe yang jenis macam ni. Kita hanya, kalau sebelum ni kalau tak ada, kalau tuan nampak, dia hanya bila air tu dibuka secara penuh, air akan keluar pada kelajuan yang penuh. Jadi contohnya dalam masa 10 saat 1 liter air. Jadi bila kita letak bidal air ni, dia ada dua, satu 19 mm, satu lagi 21 mm. Kita boleh letak saja dalam ni dan kita tutup, dan dia akan mengurangkan
kelajuan air. Kelajuan air. Jadi kita sudah buat sendiri test tu, okay, di office kita, pejabat kita buat. Menggunakan ini saja boleh mengurangkan lebih kurang sekurang-kurangnya 10 ke 15%. Maksudnya kalau dulu kita pakai air 10 saat sudah 1 liter, sekarang mungkin 15 saat baru penuh 1 liter. Maka kita boleh simpulkan pada kuantiti masa yang sama, air yang kita gunakan sebenarnya adalah kurang. Where can we get bidal air ni? Boleh kena beli ke apa? Kita boleh bagi secara percuma. Selalunya di program, sebab kadang-kadang kalau orang minta kita nak postnya lagi mahal. Yalah, jadi kalau kita bagi program, kita bagilah kepada sekolah, kita bagi kepada masyarakat. Seingat saya, Air Selangor, operator air di Lembah Kelang, Air Selangor juga ada bagi secara percuma. Jadi boleh juga berhubung dengan mereka kalau perlukan. Tapi kalau terlibat dengan program kita, memang kita selalunya akan bawa dan kita akan bagilah. Dan sangat mudah. Buka saja, tukar. Masukkan bidal. Ini sekurang-kurangnya. Tapi ada lagi cara yang lain. Kita boleh beli, pilih cekap air di kedai. Ada sesetengah jenama yang telah diiktiraf di bawah yang dipanggil SPPCA, Skim Pelabelan produk cekap air di bawah SPAN. Kalau pergi ke laman web SPAN, memang ada, boleh cari SPPCA. Di dalam tu ada senarai jenama-jenama dan produk-produk yang telah diiktiraf sebagai cekap air, sama ada 1 bintang, 2 bintang atau 3 bintang. Jadi lagi tinggi bintang dia, lagi banyaklah cekap air tu. Yang kita buat contohnya di masjid, kita pilih yang mendapat 2 bintang. Dan kita nampak perbezaan dia, memang kita dah cuba hampir 50% penjimatan air. Terutamanya kita tukar di kawasan wuduk, sebab di kawasan wuduk di masjid memang banyak guna air. Walaupun nampak kelajuan air yang sama, bila kita buka pilih yang lama dan pilih yang baru, nampak memang sama. Tapi bila kita letak kita panggil pail tu kan, kita letak bekas tu, kita tengok memang 50%. Okey, ini dia seperti apa yang kita saksikan, visual yang sedang dipertontonkan sekarang ini. Inilah apa yang disebut oleh Encik Fadli sebentar tadi. Jadi mungkin anda juga boleh memikirkan secara serius untuk mendapatkan apa yang disebut tadi tuan, bidal air. Jadi bidal air ini barangkali boleh membantu anda untuk menjimatkan penggunaan air. Baik, Fadli, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat boleh minum air dulu. Minum air dulu. Dan kepada anda yang sedang bersama kami, seperti yang saya katakan, anda juga sebenarnya kami alu-alukan untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang kita bincangkan hari ini di Ruang Bicara. Jadi saya ingatkan lagi 2 talian yang kami sediakan kepada anda, iaitu 0326 04 0155 dan satu lagi talian tentunya di 0326 94 0155. Kita rehat dulu. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang isu yang mungkin ramai berpendapat bahawa ianya sering diperkatakan, tapi banyak lagi perkara yang ingin kita kongsikan berkaitan dengan pembaziran penggunaan air dan sebagainya. Dan kita masih lagi akan membincangkan tentang melestarikan perkhidmatan air, apa peranan pengguna. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa menemani saya di studio Ruang Bicara hari ini, iaitu yang berbahagia Encik Fadli Bakhtiar yang merupakan pengarah program Eco-Nights Forum Air. Baik, mungkin kita tinggalkan seketika lah tentang perkara penggunaan pembaziran penggunaan air itu. Kita juga ingin mendapatkan pandangan Fadli sendirilah, mungkin dari kajian yang dibuat oleh Eco-Nights Forum Air itu sendiri. Ini tentang apa yang disebut sebagai pencemaran air, yang juga menjadi isu sebenarnya dari masa ke semasa, dan banyak pihak juga yang terlibat, di mana air yang diterima itu dikatakan tercemar dan sebagainya, dan ia mungkin juga boleh
memberi kesan ataupun impak kepada kesihatan pengguna. Jadi mungkin daripada kajian yang dibuat oleh Econet Forum Air, how serious is actually bila kita bercakap tentang pencemaran air di negara kita setakat ini, Tuan? Ya, jadi yang pertama sekali, kebanyakan ataupun secara amnya air kita dapat daripada, air mentah kita dapat daripada sungai ataupun kolam tadahan lah. Dan setiap ni diuruskan oleh agensi yang berbeza. Contohnya Lembaga Urus Air Selangor memantau sungai dan lembangan sungai di Selangor lah, kita cakap contoh di Lembah Kelang lah. Air Selangor pula menguruskan bekalan air bersih untuk domestik dan komersial. Indah Water Consortium IWK menguruskan dan merawat sisa air kumbahan. Itu kita cakap sebagai contoh agensi yang menguruskan atau operator yang menguruskan air di setiap kawasan lah. Jadi pencemaran ni pun ada pencemaran domestik, contohnya pencemaran yang dilakukan oleh pengguna lah. Contohnya kita membuang air. Contohnya macam ni, salah satu daripada bahan yang selalu dibuang di rumah dalam sinki ialah minyak masak terpakai. Kita dah masak minyak kita kita tuang dekat dalam sinki. Sebenarnya dalam jangka masa panjang minyak ni boleh akan block lah, akan membuatkan dia clogging di ni. Dan kalau dibuang dalam jumlah banyak, contohnya di kedai makan ke kan, dia buang di sistem peparitan, nanti akan menyebabkan tersumbat dan sebagainya. Ini boleh menyebabkan pencemaran juga. Sebenarnya ada langkah-langkah yang mudah untuk dibuat. Dan minyak sebenarnya kita boleh asingkan, simpan di dalam bekas yang tersendiri. Dan sebenarnya minyak ni ada nilai. Minyak ni sebenarnya boleh dijual. Dan kita juga ada melakukan program di mana kita ajar komuniti macam mana menukar minyak masak terpakai kepada sabun. Sabun yang boleh digunakan balik untuk membasuh pinggan-pinggan di rumah. Itu sebagai satu contoh. Itu pencemaran yang boleh dielakkan. Dari segi pencemaran di kawasan sungai, bagi saya itu adalah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan dia menjadi satu isu sebenarnya bila ramai orang yang mengatakan bila terganggu air ada henti tugas, menyalahkan operator air atau menyalahkan agensi kerajaan. Mereka perlu menutup sebab bila ada laporan perubahan bau dan sebagainya, warna. Apa jadi yang berlaku baru-baru ini macam di Selangor, dah beberapa kali isu ini berlaku sebenarnya, masalah ini timbul tentang dikatakan air yang tiba-tiba berbau disebabkan oleh ada pihak-pihak tertentu yang membuang tak tahulah, mungkin jenis chemical dan sebagainya, dan ianya mengalir terus kepada how serious actually this problem, Tuan? Dia serius bagi saya sebab dia akan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Bagi saya ialah satu tindakan yang sangat tidak bertanggungjawab, kerana membuang sisa ataupun bahan buangan yang tidak terawat, schedule waste kita panggil kan, tidak diuruskan dengan betul. Ini bagi saya ialah satu tindakan yang kita panggil greedy lah, tamak. Kerana nak menjimatkan kos operasi perniagaan, sanggup berbuat macam ni dan menyebabkan masyarakat terjejas. Dan yang akan mendapat selalunya yang akan mendapat orang kata tekanan ni dan stres ni ialah operator air. Sebab kenapa tak ada air? Tapi itu tanggungjawab mereka untuk henti tugas, untuk siasat punca dan juga untuk merawat lah. Jadi masyarakat sebenarnya perlu memainkan peranan yang penting. Kita perlu lebih peka, kita sepatutnya lebih bagi kerjasama kan, sebab saya sendiri pernah juga melihat, saya sendiri pernah buat laporan, nampak ada air yang berwarna keluar daripada longkang. Jadi saya hubungi Jabatan Alam Sekitar di BKL, ambil gambar, ambil video, hantar. Jadi visual ni di mana, Tuan? Oh, ini salah satu contoh. Ini kita di satu tempat dipanggil di Mangrove Point, di Pelabuhan Kelang, di mana kita menjalankan program pembersihan bersama belia. Jadi kita pergi kat situ, kita bawa belia dan menjalankan pembersihan di kawasan Paya Bakau di sekitar Sungai Kelang. Kerana terlalu banyak pencemaran yang berlaku dan air daripada air tide, air pasang dan air surut, bila air surut dia akan kawasan Bakau tu akan menyekat sampah-sampah daripada Sungai Kelang tu. Jadi terlalu banyak sampah di situ. Jadi kita jalankan aktiviti. Hujung bulan ni pun insya-Allah kita akan jalankan aktiviti pembersihan juga. Berapa hari operasi pembersihan ini dijalankan oleh pihak, Tuan? Selalunya kami akan buat
sekurang-kurangnya sekali atau setiap bulan atau setiap 2 bulan. Kita cadang untuk buat setiap bulan lah, sekurang-kurangnya setiap bulan, di mana kita akan panggil masyarakat, kan, masyarakat ataupun pihak korporat. Kadang-kadang dia cakap okey, dia nak menyumbang untuk bantu belikan makanan ke untuk kita punya sukarelawan, dan kita jalankan program bersama-sama. Sebab ini sebenarnya satu inisiatif kemasyarakatan yang kita boleh buat lah. Bila kita cakap tentang pencemaran sungai, ini pun merupakan isu yang seolah-olah tidak ada kesudahannya, walaupun ialah ada tindakan-tindakan tegas yang diambil oleh pihak kerajaan, terutamanya di Selangor sebagai satu contohlah. Tetapi ianya masih berlaku, terutamanya di luar bandar, di mana ialah kadang-kadang orang ramai hanya membuang sampah sarap ke dalam sungai. Ialah siapa yang nak peduli sebenarnya, tetapi akibat yang mungkin harus mereka tahu dan mereka faham sebenarnya ekoran daripada perbuatan mereka itu. Betul, sebab sumber air yang kita perlu pakai untuk dirawat dan digunakan, yang kita pakai di rumah dan sebagainya, perlu datang daripada sumber asli lah, daripada natural resources kita, iaitu daripada sungai atau kolam tadahan dan sebagainya. Dan banyak sungai di Malaysia yang pada tahap yang kita panggil tidak bersih lah, dan ada yang tercemar, dan memang banyak sungai juga yang telah diklasifikasikan sebagai sungai yang sangat tercemar, atau sungai yang dah mati, yang dah tak ada hidupan. Maksudnya sungai mati ni dia dah tak ada ekosistem di situ, dia tak ada hidupan dalam tu, dia dah mati sebab terlalu kotor. Sungai Kelang juga satu contoh antara sungai-sungai yang di dalam statistik global antara sungai yang paling tercemar. Sebab tu dekat Sungai Kelang dia ada 2 mesin yang dipanggil interceptor tu kan, yang untuk mengaut sampah yang daripada sungai untuk dibawa ke dalam mesin interceptor tu, dan dibawalah untuk dibuang. Tapi memang boleh dipulihkan walaupun dalam situasi sebegitu teruk. Dia boleh dipulihkan. Bagi saya ada 2 yang penting lah. Yang pertama ialah education, pendidikan. Yang kedua ialah enforcement. Sebab kalau kita buat pendidikan saja, kita memberikan kesedaran, tapi kalau tak ada enforcement daripada agensi, daripada pihak berkuasa tempatan, pihak berkuasa, pun susah. Jadi dia perlu seiring. Sebab tu Eco-Nights Forum Air kita bekerjasama dengan agensi kerajaan juga untuk seiring memberikan kesedaran melalui pendidikan dan juga aktiviti masyarakat, dan juga membantu pihak berkuasa untuk menjalankan kerja dan tindakan lah. Bagaimana tentang kerjasama dan juga reaksi daripada pihak berkuasa air sendirilah, terutama SPAN sendiri melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh Eco-Nights Forum Air ini? Apakah mereka memberi kerjasama yang cukup erat sebenarnya? Kami berterima kasih kepada SPAN kerana yang pertama sekali melantik Eco-Nights sebagai penyelaras forum air, dan sepanjang 8 bulan kerjasama kami setakat ni, memang saya boleh katakan mendapat sokongan, dan tambahan lagi terutamanya seperti Datuk CEO sendiri banyak memberikan cadangan dan banyak memberikan cabaran sebenarnya. Cabaran macam mana kita boleh tingkatkan lagi kita punya sasaran kepada pengguna. Ini visual ini mungkin dapat penjelasan sikit daripada tuan apa yang dilakukan sebenarnya. Apakah pemulihan ataupun penggantian kepada pipe-pipe yang dikatakan begitu lama sebenarnya, ataupun tak tahulah daripada pandangan tuan sendiri? Saya tak pasti. Saya rasa ni daripada SPAN punya video lah. Mungkin saya tak pasti, tapi mungkin ini adalah video mereka menukar pipe lama. Tapi dan itu juga pada pandangan Eco-Nights Forum Air sendiri adalah antara masalah yang dibangkitkan, iaitu tentang pipe-pipe air yang dah begitu lama. Betul. Sebenarnya berpuluh-puluh tahun, dan untuk menukar kepada pipe baru juga memerlukan satu jangka masa yang agak panjang sebenarnya. Jadi apakah tuan melihat itu juga perlu diberi perhatian? Ya, sebagai contohnya, contohlah semakan tarif air sudah lama tidak dilakukan. Sangat lama. Dan kos perkhidmatan, kos operasi atau OPEX dan CAPEX, capital juga semakin tinggi, sebab nak tukar pipe yang lama, nak buat lagi kolam tadahan, nak majukan lagi teknologi dan sebagainya. Jadi contohnya bila tarif air tidak disemak, tidak kira lah walaupun naik ke ataupun masih kekal, kalau tidak disemak, kos operasi semakin tinggi. Jadi susah untuk operator air nak menjalankan atau memberikan
kualiti atau mutu perkhidmatan yang baik kepada masyarakat lah. Dan saya rasa ini adalah satu bagi saya yang kita panggil konsep chicken and egg lah. Sama ada perlukah operator air atau agensi berkaitan dengan air menukar dahulu ataupun perlukah tarif air naik dulu. Kalau kata tarif air naik tu memang masyarakat akan rasa terkesan lah. Betul. Tapi pada masa yang sama operator air juga mendapat tekanan kerana kos operasi semakin tinggi. Sebab kita nak memberikan mereka lah nak memberikan perkhidmatan yang baik, mestilah memerlukan kos. Ya. Setakat ini daripada pandangan Tuan Fadli sendirilah secara peribadi, bila kita bercakap tentang kawasan-kawasan tadahan air misalnya di seluruh negaranya, apakah ianya mencukupi ataupun kita sebenarnya untuk jangka masa panjang memerlukan lebih banyak lagi kawasan-kawasan tadahan air supaya ianya dapat memberi bekalan air yang mencukupi dalam situasi-situasi tertentu seperti kemarau dan sebagainya. Ya, betul. Saya teringat lagi beberapa tahun lepas saya terlibat dalam satu conference lah, persidangan mengenai air dan sungai di Melaka. Dan salah satu daripada pembentangan yang dilakukan oleh salah satu agensi mengatakan yang sebenarnya salah satu isu yang berlaku ialah disebabkan oleh pelbagai isu, terutamanya seperti climate change ataupun perubahan iklim, perubahan taburan hujan dan sebagainya. Ada kawasan yang sepatutnya dahulu dibina untuk mendapat tadahan air, sebabkan hujan tu dah tak turun dekat situ, hujan tu dah berubah kawasan. Jadi kawasan tu tak mendapat bekalan air yang mencukupi. So itu salah satu daripada kesan lah. Yang keduanya ialah memang kita cakap taburan hujan yang berbeza. Di Kuala Lumpur contohnya, di kawasan ni Econet sendiri terlibat dengan sangat rapat dengan program di Sungai Bunus di belakang bernama punya bangunan, di mana kita melihat taburan hujan di Kuala Lumpur juga berubah, semakin tinggi. Selain daripada itu, saya rasa sebenarnya solusi ada beberapa solusi lah. Satu ialah betul memang syarikat operator air memang memerlukan satu inisiatif untuk menambah lagi kawasan-kawasan tadahan. Itu dari segi operator air atau untuk memberikan perkhidmatan air. Tapi saya nampak juga salah satu mungkin inisiatif yang boleh dilakukan oleh masyarakat atau penduduk ialah kita boleh gunakan contoh yang dipanggil sebagai tadahan hujan lah, atau rainwater harvesting. Dan rainwater harvesting yang boleh kita gunakan di rumah, kan, daripada gutter system kita letak filter ataupun filter, dan kita boleh dapat tadahan air yang kita boleh gunakan. Ada juga yang digunakan daripada rainwater harvesting, dia buat satu sistem yang mudah dan dia akan masuk untuk digunakan sebagai kegunaan sekunder. Maksudnya bukan kegunaan utama, mandi semua, tapi dia masuk ke flushing system. So air yang ditadah daripada air hujan disalurkan ke kegunaan-kegunaan sekunder. So ini sebenarnya bukan sahaja bagi saya tanggungjawab kerajaan atau operator air. Masyarakat juga sebenarnya perlu bijak lah untuk ambil inisiatif dan gunakan teknologi dan ilmu yang kita ada untuk kebaikan kita sendiri. Okey. Tadi pun saya melihat sebentar selalu gambar ataupun grafik yang menunjukkan bahawa Econet Forum Air juga sebenarnya turut menumpukan perhatian ke Kelantan, dan ini juga merupakan sesuatu yang menarik sebenarnya, kerana kita tahu Kelantan banyak merungut tentang kesukaran mereka untuk mendapat bekalan air yang bersih khususnya lah. Tapi kita jangan jawab sekarang, kita akan rehat dulu buat kali terakhir dan kembali nanti. Mungkin masa semakin suntuk, tapi insyaAllah ada lagi isu-isu yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio, iaitu Fadli Bahtiar, pengarah program Econet Forum Air dan kita masih lagi bercakap tentang melestarikan perkhidmatan air, apa peranan pengguna. Kita lihat buat kali terakhir. Baiklah, kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, melestarikan perkhidmatan air, apa peranan pengguna. Itu masih lagi merupakan topik yang menjadi perbincangan kita. Baik, Fadli,
Saya juga nak sentuh awal tadi sebelum kita berehat buat kali terakhir. Saya lihat tadi ada gambar menunjukkan tentang ialah Econites Forum Air ini berada di Kelantan. Jadi apa yang diperolehi sebenarnya? Apa yang dilakukan oleh Econites Forum Air di Kelantan itu sebenarnya? Jadi pada bulan 6 tak salah saya, atau bulan 5 atau bulan 6 kami ke Kelantan terlibat dengan satu program dipanggil Karnival Alam Sekitar atau Karnival Lestari di Kelantan. Dan pada masa yang sama kita telah bekerjasama dengan MGTC, Malaysian Green Tech Corporation and Climate Change Center, menjalankan kerjasama dipanggil program Rumah Ibadat Hijau. Saya ada sebut di awal perbincangan kita tadi, di mana kita pergi menyantuni rumah-rumah ibadat dan kita menjalankan kerjasama di mana kita menyumbangkan pili cekap air dan juga menjalankan program kesukarelawanan dan program kesedaran lah. Jadi Kelantan adalah salah satu daripada negeri yang kita singgah pada beberapa bulan yang lepas, dan di situ kita memberikan maklumat, memberikan ceramah kepada karya di masjid di Tanah Merah. Dan sebenarnya itu adalah antara inisiatif yang saya rasa sebagai, mungkin nampak kecil sebab kita menyumbangkan lebih kurang 50 pili saja dan menjalankan program. Tetapi apa yang kita harapkan ialah sebenarnya daripada program itu ahli karya akan berjaya menyampaikan kepada ahli-ahli karya yang lain. Dan masjid sebenarnya merupakan satu pusat pada orang Islam, pusat utama. 5 kali sehari pergi solat Jumaat. Sebenarnya kita nak jadikan satu pusat di mana kita boleh kongsikan mengenai kepentingan menjaga air. Dan sebenarnya memang dalam Islam sendiri kan, kegunaan untuk mengambil wuduk dan sebagainya. Jadi air merupakan satu elemen yang penting yang kita percaya satu topik yang boleh semua orang relate. Kan? Bila Fadli sebut tentang kepentingan menjaga air, ini saya nak keluar sedikit lah daripada apa yang kita bincangkan. Walaupun mungkin kelihatan agak sensitif, tapi kadang-kadang seperti apa yang kita tahu tentang masalah bekalan air yang berlaku di negeri-negeri tertentu lah. Kelantan sebagai satu contoh yang sering kita dengar rungutan daripada orang ramai, daripada pengguna sendiri. Di Sabah pun begitu juga. Mungkin secara peribadi, apakah Fadli merasa, kita tahu bila kita bercakap tentang urusan yang berkaitan dengan air ini, ianya menjadi hak ataupun kuasa kerajaan-kerajaan negeri. Mungkin apakah masanya sudah sampai agaknya Fadli, di mana kerajaan negeri dan juga kerajaan bersekutuan dalam melestarikan falsafah Malaysia Madani itu sendiri, bekerjasama dengan lebih erat, dan mungkin dengan kerjasama seperti ini akan dapat mewujudkan satu situasi yang akhirnya win-win situation, bukan saja kepada kerajaan negeri tetapi juga kepada rakyat jelata sebagai pengguna. Pandangan tuan. Saya sebenarnya kalau kita lihat Kementerian Alam Sekitar dan Climate Change, NRCC sendiri sebenarnya telah, kalau kita tengok mereka sendiri telah adakan banyak pertemuan dan juga kerjasama dengan kerajaan negeri Kelantan. Itu memang kita boleh nampak di media sosial mereka. Betul. Sebenarnya dah ada, saya dah nampak sendiri memang ada perubahan dari segi itulah. Itu yang boleh saya komen. Seterusnya secara peribadi, saya dan wakil daripada Econites dan Forum Air, kita ada berbincang isu air sebagai satu isu yang penting, dan kita semua setuju sebulat suara yang sebenarnya air ini perlulah menjadi satu yang adil kepada semua. Setiap rakyat berhak mendapat sumber air yang cukup, sumber air yang bersih, tak kiralah sama ada duduk di kawasan bandar atau di luar bandar atau di pedalaman. Jadi itulah aspirasi kita, ialah untuk memastikan nombor satu, kita menggunakan air secara berhemah, dan kita juga memastikan kalau ada yang tertinggal di belakang ataupun ada isu-isu yang boleh kita bantu, kita boleh sampaikan. Sebab itulah fungsi forum air itu, ialah kalau ada komuniti yang ada isu yang hendak disampaikan, mungkin dia dah gunakan saluran-saluran tertentu tapi mungkin tidak dapat respon dan sebagainya, silalah berhubung dengan pihak forum air. InsyaAllah kami akan mendengar dan kami akan bawa maklum balas atau aduan atau tinjauan ini ke pihak yang
sepatutnya. Saya nak kembali semula daripada apa yang Tuan sebut tadilah, iaitu mewakili Econats Forum Air ini tentang keperluan untuk mendidik masyarakat kita bila kita bercakap tentang penjimatan penggunaan air ataupun penggunaan air secara betul dan berhemah, iaitu education dan enforcement, iaitu pendidikan dan juga penguatkuasaan itu sendiri. Okey, saya sentuh dulu tentang education. Tadi pun saya lihat visual di mana Econats Forum Air sendiri mengunjungi sekolah-sekolah dalam usaha untuk memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar tentang betapa pentingnya isu penjimatan air ini ditanam dalam diri mereka sebagai bermula daripada zaman kanak-kanak. Jadi apakah Tuan melihat bahawa itu juga akan memberi impak ataupun kesan yang cukup positif sebenarnya? Saya memang percaya kepada kekuatan pendidikan dalam menyampaikan maklumat, sebab kita nak menjadi satu masyarakat yang maju bukan saja dari segi infrastruktur, tapi dari segi kekuasaan kita dalam pendidikan, educated, bukan saja educated, informed. Jadi kita menyampaikan maklumat ni supaya kita boleh reinforce informasi ini kepada mereka. Sebenarnya sekarang ni zaman globalisasi, zaman internet di hujung jari, sebenarnya tak perlu pun, semua boleh cari, tapi dia sebenarnya di atas kesedaran. Sebab tu saya selalu tekankan konsep kesedaran. Cuba menyampaikan kesedaran supaya mungkin tiba masanya ada hati yang terbuka. Dia macam hidayah lah. Bukan semua orang akan sampai pada waktu yang sama, tetapi kalau kita terus terapkan, insya-Allah saya yakin dia akan berterusan lah. Macam ini tadi yang Tuan sebut tentang mengambil wuduk itu sendiri. The timing tu apa yang maksudkan itu sebenarnya? Jadi kat situ boleh nampak yang gambar di belah kiri ialah menggunakan pilih cekap air. Itu menggunakan produk berlabel cekap air lah. Yang belah kiri tu, yang di kanan tu selalunya pipe yang kita boleh nampak selalunya dijual dan dipakai di kebanyakan premis atau di rumah sendiri. So jadi dia cuba gambarkan dekat situ ialah penggunaan air yang menggunakan pilih cekap air dengan penggunaan air yang tidak berhemah lah. Sebenarnya kalau kita pakai secara berhemah, bukan saja boleh menjimatkan air, malah penjimatan masa pun sekali. Sebab kita memang nampak selalunya memang kita nampak orang pakai memang dibuka secara penuh. Jadi saya bagi satu contoh lagi Tuan. Contohnya kalau kita pakai pilih cekap air, pilih cekap air 2 bintang tu boleh menjimatkan sehingga 50% air. Itu kalau kita tukar kepada pilih cekap air. Itu dari segi teknologi atau aplikasi lah. Maksudnya kita menggunakan aplikasi yang ada. Yang kedua, kalau kita buka hanya separuh sahaja, bukan kita buka penuh, kita buka separuh, maka daripada 50% kita boleh kurangkan lagi 50%. Maksudnya lebih kurang 75%. Sebenarnya dia perlukan dua. Dari segi kita punya tindakan kita ada dua. Satu ialah aplikasi dan kedua ialah perubahan sikap. Jadi sikap kita sebenarnya kita boleh secara perlahan dan secara konsisten kita boleh ubah secara dengan ke arah yang lebih baik lah. Saya juga nak menyentuh tentang satu lagi tadi, selain daripada education adalah enforcement ataupun penguat kuasaan itu sendiri. Jadi apa yang diharapkan oleh Econats Forum Air sendiri bila kita bercakap enforcement? Misalnya apakah denda yang mungkin perlu dikenakan terhadap mereka yang mencemarkan saluran air misalnya di sungai dan sebagainya, itu mungkin perlu ditingkatkan ataupun dinaikkan, tak tahulah pandangan Econats Forum Air macam mana? Okey, yang pertama sekali saya berharap kepada masyarakat, jadilah masyarakat yang bertanggungjawab, jadilah masyarakat yang peka. Kalau ternampak apa-apa aktiviti yang mencurigakan, boleh terus buat laporan kepada pihak-pihak yang berkenaan lah, seperti SPAN. Kalau tengok di Instagram SPAN sendiri, boleh nampak SPAN selalu melakukan operasi kepada industri yang mencuri air ataupun yang memasang pipe bekalan air yang dia curi daripada pipe utama dan sebagainya. Ini semua sebenarnya mestilah datang daripada hasil risikan. Maksudnya masyarakat ataupun orang tempatan atau sebagainya boleh memberikan laporan lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita cakap pasal pencemaran, pasal apa-apa yang mengganggu kejezaran masyarakat, memang sepatutnya dia perlukan hukuman ataupun denda yang tinggi. Sebab bayangkan kalau setiap kali ada henti tugas,
24 jam, 48 jam, berapa banyak rakyat yang akan terkesan. Dan kalau perniagaan 2 hari tak boleh buka kedai makan, tak boleh berniaga, kita cakap pasal industri kecil, industri sederhana, kan, rakyat yang cuba untuk mendapatkan berniaga, bekerja, anak-anak di rumah apa semua, kan, keluarga. Jadi memang saya, kalau kita cakap pasal hukuman terhadap aktiviti-aktiviti yang mengganggu masyarakat, memang sepatutnya kita kena semak balik lah, pastikan dia lebih, bukan saja tinggi atau mahal, dia lebih ketat dan lebih jelas. Sebab kadang-kadang banyak isu yang tidak boleh diselesaikan sebab mungkin ada grey area, mungkin ada isu-isu redundant dari segi akta dan sebagainya, jadi ada loophole. Jadi mungkin dekat situ boleh dilihat bagaimana untuk memastikan laporan, yang pertama, laporan tu diterima dan boleh diambil tindakan dengan sewajarnya. Okey, kita dah di penghujung sebenarnya, Fadli, masa mencemburui kita sebenarnya. Apapun, ialah kami mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian Fadli untuk bersama dengan kami di ruang bicara ini. Tapi macam saya katakan, hopefully ini bukan kali terakhir untuk bersama lagi di program ruang bicara ini, kerana ianya merupakan isu yang cukup penting sebenarnya untuk diberi perhatian. Kalau kita lihat tadi bagaimana petikan daripada akhbar yang kami siarkan kepada anda, iaitu 500 juta air dibazirkan setiap hari. 500 juta, betul tu ya, Fadli ya? Itu satu jumlah yang cukup tinggi sebenarnya. Wow. Mungkin kita tak boleh nak bayangkan. Betul. Jadi inilah sesuatu yang perlu diberi perhatian serius oleh kita sebagai pengguna, dan tentunya lah kami akan membangkitkan tentang isu ini dari masa ke semasa, dan tentunya kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang menunjukkan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Thank you very much.